forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap apa? Sepupu nekat buka markah PH di perkarangan rumah Nik Amar atau Muhammad Amar. Seorang sepupu kepada Timbalan Menteri Besar sementara Kelantan Muhammad Amar Abdullah tampil membuat kejutan dengan buka markah PH berhampiran dengan rumah pemimpin PAS itu di Kampung Pacor, Kota Baru. Muhammad Fikri Muhammad Yusuf 62 berkata tindakannya membuka markah itu selepas calon daripada PH itu Syed Muhammad Ali Dustur Syed Muhammad Zain dicalonkan berdepan Muhammad Amar pada pilihan raya PN kali ini. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Jadi selepas 33 tahun, saudara, Kelantan diurus, ditabir oleh pimpinan yang kadang-kadang orang merasakan sebagai pimpinan yang tidak kompeten. Banyak masalah tidak selesai. Dan ditambah pula lagi dengan permasalahan. Permasalahannya sekarang ini saya melihat kalau di Kelantan adalah culaan terhadap menteri besar. Kerana biasalah bahasa-bahasa yang sebegitu. Tetapi nampaknya di Kelantan ni, bila saya menerima laporan tadi, ternyata bahawa isu Nik Amar ini begitu menjadi keadaan yang cukup serius, saudara. Saudara. Jadi sebab itu saya katakan, saudara, malahan saya melihat satu lagi, saudara, kerana rasa tidak puas hati terhadap kepimpinan PAS Kelantan, seorang ahli peniaga yang juga merupakan keluarga dalam keluarga Nik Amar, dia akhirnya membuka markas Pakatan Harapan di pekarangan kediaman Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Saudara. Ia tindakan Muhammad Fikri Muhammad Yusuf berusia 62 tahun yang membuka markas di cabang 4 Kampung Pancor. Dan ini disifatkan kali pertama, saudara, dalam sejarah, kerana selama ini tidak ada mana-mana markas daripada parti-parti lain selain PAS dibuka di sekitar kawasan berkenaan. Muhammad Fakri adalah sepupu kepada Muhammad Amar yang juga calon PAS bagi Dewan Undangan Negeri Pancor. Selain calon daripada Pakatan Harapan untuk DUN berkenaan itu Syed Ali Dustur Syed Muhammad Zain yang juga turut mempunyai pertalian saudara. Artinya dua mereka bersaudara, saudara. Dan lebih menarik lagi, saudara, dalam kawasan Tanah Lot yang turut sama terdapat juga markah PAS. Pertama kalilah berlaku di Kelantan ni, saudara. Jadi ada markah Pakatan Harapan dibuka bukan oleh ahli jawatankuasa UMNO, tidak, oleh ahli PAS sendiri. Kerana jaraknya beberapa meter saja, saudara. Kata saudara Muhammad Fikri, saya buka markas ini atas lot tanah yang sama dengan kediaman Mak Amar tanpa paksaan sesiapa. Mak Amar adalah sepupu saya. Manakala Syed Muhammad Ali Dustar juga saudara saya. Ini dikira tanah ahli keluarga saya. Sejak lahir hingga sekarang ini, inilah kali pertama parti lain dibuka di kawasan ini kerana tempat ini terkenal dengan kubu PAS, katanya. Tujuan saya buat demikian kerana tidak berpuas hati terhadap kepimpinan PAS sekarang. PAS yang kini bukan lagi PAS yang dulu ketika pemerintahan almarhum Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat. Pemimpin sekarang hanya menggunakan nama Allahyarham sedangkan tindakan mereka adalah tidak selari. Iaitu keadaan, saudara, nampak gayanya dia kata saya juga tidak bergaduh dengan Muhammad Amar kerana setiap kali solat kami akan solat di masjid yang sama. Inilah dikatakan politik matang. Selepas ini sebaik saja selesai mengundi, saya akan menutup semula markas ini. Jika sebelum ini saya adalah penyokong PAS, namun sejak pilihan raya umum ke-14, saya sudah pun menyokong Pakatan Harapan, katanya, saudara. Itu keadaan, saudara. Sebab itu, saudara, saya melihat sekarang ni, saudara, sejak 2-3 hari ini saya terfikir, saudara, apakah semestinya pimpinan berterusan bermusuh? Ini keadaannya. Dan mereka bukan sekadar berbeza pandangan di kancah politik. Tapi saya lihat yang agak menggusarkan saya, keadaan sudah beralih kepada cacian peribadi. Saya melihat, pelbagai tomahan dilontarkan. Malahan tak sama ada Perdana Menteri ke, Timbalan Perdana Menteri ke, ataupun pimpinan-pimpinan parti-parti politik pun. Semua saling-saling tuduh-menuduh, tunjal-menunjal, saudara. Ada yang mengatakan bodoh. Saya rasa terkejut saya. Bila ada pemimpin mengatakan Perdana Menteri bodoh, dia lupa bahawa apa yang mereka lontarkan itu direkod ataupun dirakamkan oleh media sosial dan akan disebar ke seluruh dunia. Dunia melihat apakah rakyat kita memperbodohkan Perdana Menterinya. Begitu juga ada yang mengatakan pembohong, ada yang mengatakan penyamun,
Ada yang pula mengatakan perompak, perampok, macam-macam. Kleptokrasi lah. Macam-macam saudara. Tetapi saudara, saya rasa kadang-kadang yang tak seronoknya sampai kisah dalam kelambu pun diungkit. Jadi apakah politik negara kita sekini sudah jauh tersasar? Dan persoalannya saudara, apakah mungkin mereka ini mampu menyantun semula ukhuwah persahabatan, ukhuwah persaudaraan sesama insan apabila usai saja pilihan raya pada 12 bulan nanti saudara? Kalau dengar kenyataan-kenyataan yang dilontarkan di pentas-pentas politik dan dirakamkan oleh media sosial, saya tidak nampak bahawa perbalahan ini akan terhenti. Saya merasakan bahawa selepas ini akan berlanjutan. Kerana apa yang diungkapkan, saya merasakan penuh dengan kebencian. Jadi, kalau itu terjadi, bagaimana tentang budaya politik warga bangsa kita? Caci maki, hamun, saudara. Malahan ada perkataan seperti celaka. Aduh, saya nak mengungkap pun saya tak mampu, saudara. Saya warga yang dianggap sebagai warga emas. Saya menggeleng kepala. Ini tidak berlaku. Zaman satu saya bergiat dalam politik, 20-30 tahun dulu, saudara. Dulu memanglah ada lah. Tapi kenapa tidak diajukan kritikan? Kenapa tidak dilontarkan kritikan? Kita hadir hari ini kerana kita tidak bersetuju dengan hala cara pimpinan negara. Perkaranya 1, 2, 3, 4. Sudahlah. Tapi bila mengatakan pembohong, penipu, saya rasa, kenapa begitu sekali? Dan bila bercorak peribadi, akhirnya dijawab pula oleh Perdana Menteri. Sebab itu saya mendengar pula kenyataan Perdana Menteri. Mereka boleh serang saya secara peribadi. Mereka boleh kata saya secara peribadi. Dan beliau menjawab. Katanya, tapi kalau kamu merampok wang negara, saya tidak akan bertoleransi. Pula dah. Dan memang pun sekarang ni sudah pun mula terdedah sedikit demi sedikit. Dan saya yakin, saudara, selepas usai pilihan raya yang pada 12 bulan nanti, saudara, saya amat berkeyakinan pasti akan berlaku tangkapan demi tangkapan terhadap mereka yang dilihat ataupun dirasakan ada keterlibatan dalam salah laku waktu mentadbir, sama ada mereka menteri ataupun mantan menteri, timbalan menteri, sama ada mantan Perdana Menteri. Malahan, saudara, hari ini juga kita melihat bahawa bagaimana Tan Sri Halim Saad sudah pun mengumpulkan saman terhadap Tun Dr. Mahathir dan juga Nur Yaakob sebagai Menteri Kewangan kerana ada permasalahan dalam perebutan saham dalam UEE. Sama ada perbicaraan akan berjalan, saudara. Dan makin banyak terbongkar lagi. Ya, saudara, marah hakim. Dia kata selagi ada nyawa, ahli politik yang ekstrim akan teruslah mereka mencelup jari dan sebagainya. Saya merasakan, tanya saya sampai bila? Persoalan sampai bila? Asal buka saja gelanggang politik, naik atas perkara politik, lain tak ada. Sebab itu, saya ingat kalau saudara masih ingatlah, dalam 2-3 minggu dulu, saya dah mengatakan bahawa akan bermulalah Fiesta Maki Hamon. Benar telahan saya. Sebab pola-polanya saya lihat bahawa saya merasakan pemain-pemain politik tidak lagi melihat untuk menyantuni rakyat. Bukan soal persoalan rakyat. Yang disantuni adalah maki hamun, orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni korup, orang ni penipu, orang ni pembunuh dan sebagainya. Apakah itu tiap-tiap hari, saudara? Saya semakin jelik. Saya inginkan mendengar sama ada calon-calon daripada parti pembangkang, parti kerajaan melontarkan harapan. Ya, saudara, selain daripada Sultan Ibrahim, dia masih lagi dengan caranya, iaitu katanya dia nak menyantuni kehidupan rakyat supaya tak mau lagi ada yang miskin tegar. Ya, yang Muhammad Dr. Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan diberi tanggungjawab sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar mahu berusaha untuk menyantuni warga luar bandar. Saudara, menteri-menteri lain saya tengok tak banyak. Begitu juga macam saudara Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri beliau bercakap soal persoalan undang-undang bersama-sama dengan Azrina. Tetapi bagaimana yang lain? Bagaimana calon-calon yang nak bertanding ni? Kenapa tidak dikatakan saya menawarkan diri untuk menjadi calon mewakili kawasan ABC misalnya. Dan saya membawa satu persoalan untuk membina kehidupan rakyat yang seandainya saya dipilih. Contoh saya kata ya, seandainya saya dipilih
saya akan memastikan warga nelayan di kawasan saya, kehidupan mereka dibela. Sebab saya mempunyai beberapa perancangan yang akan saya utarakan, sama ada melalui kepimpinan negara ataupun akan saya suarakan di dalam Dewan Undangan Negeri. Itu yang kita nak, saudara. Ini keadaan sekarang ni Maki Hamon. Saudara Azminuddin, dia kata PAS lebih baik tukar nama kepada parti Maki Hamon. Saya tidak mau menuduh, saudara. Tapi yang kita dengar itulah, saudara. Dan malahan lebih mengecewakan apabila kesucian, kesyumulan agama Islam itu menjadi bualan yang orang bukan Islam tengok apa ni? Apa ni? Sudah ada mereka menjaja syurga dan neraka. Ada kawan-kawan bertelefon saya tanya, what happened to your party? Saya kata, why? Dia kata, people are selling heaven and the hell. Saya kata, tak ada, tak betul tu. Saya kata. Jadi, orang daripada kaum lain, mereka yang bukan beragama Islam juga terperanjat. Apabila adanya omelan-omelan yang membicarakan soal neraka, soal syurga dan sebagainya. Dan hari ini, secara terus terang saya katakan, saya juga menerima satu klip video. Ini amat memeranjatkan saya. Apabila ada mesyuarat parti-parti tertentu yang membincangkan bagaimana cara mereka nak mengagihkan wang kepada pengundi luar. Ada yang kata nak bayar RM350, ada yang kata RM150, ada yang mengatakan macam mana cara kita nak bagi. Ini ada dalam tular dalam media sosial, saudara. Dia warna hijau tu, saudara. Dan saya dengar kenyataan itu, saya geling kepala. Apakah begitu murahnya nilai undi kepada anak muda? Lebih-lebih lagi pada nilai anak muda di luar kawasan. Ada pula yang berkata, dan bercakap dah dirakam. Saya pun tak tahu bagaimana perkara itu boleh tular. Saya mengharapkan benda tak berlaku, tapi nampak gayanya agak meyakinkan. Apabila dia kata, dulu kita bagi lebih, kerana ada bantuan daripada satu, tapi sekarang ni ada tambahan. Jadi kita, ini perbualannya tu, dia kata apa kita buat? Kita bawa mereka masuk bas, mereka minta membuat aku janji ataupun bersumpah. Jadi ada pula dalam tu kata kami di Kedah tak mau begitu. Kami lebih suka melalui media sosial dan duit tu kena bayar jugalah katanya. Saya kata takkan murah sangat nilai anak muda. Dan saya kata jadi tu saudara Rizana Cik Ani dia kata betul lah, naik teksi pun driver pun dah cakap politik. Dah libat ke agama. Ini masalah saudara. Saya melihat dan bila saya mendengar culipan daripada video tersebut, gambar tak ada. Cuma audio saya, suara. Saya geling kepala. Kalau itu berlaku, Allah, letihlah kita, saudara. Jadi tak ada ertinya kamu berkempen selama 14 hari itu. Kalau akhirnya, kononnya nak sedangkan Suruhanjaya Pencegah Rasuah dah bagi tahu. Tak boleh kita menyediakan kenderaan. Kerana itu dianggap sebagai rasuah. Itu dah awal-awal Suruhanjaya Pencegah Rasuah memaklumkan. Ini katakan kita bawa mereka masuk bas, dalam bas, wakil kita akan datang, kita minta. Jadi yang kata daripada Kedah, wakil daripada Kedah. Dalam mesyuarat tu kononnya saya dengar laporan dulu. Daripada Kedah dia kata, kami tak sukalah. Sebab budaya kami orang Kedah tak adalah nak kata sumpah-sumpah itu dan semini. Itu katanya. Jadi sekarang ni saudara, itu keadaan. Saya mengharapkan ini tidak berlaku dalam UMNO. Warga UMNO harus berusaha untuk mempertahankan digniti kita saudara. Soal Okey, tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi kat macam ini. Mulanya ia merupakan sejarah peribadi tersendiri apabila sejak 60 tahun lalu tidak pernah sebarang markas selain PAS didirikan di kawasan itu. Kali ini saya nekat membuka markas PAS di sini sejak Syed Muhammad Ali Dustur dicalonkan bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Panjang. Okey, tuan-tuan, saya minta lah rakyat Kelantan lah tahu kebanyakan media so Kompas, tapi mana tahu kali dia orang nak kali bersama dengan kerajaan persekutuan. PAS dah merintah lebih 30 tahun, tak selesai juga masalah air. Kebanyakan di PAS di Kelantan kita tahu, saya pun ada saudara di Kelantan. Semua rumah, kalau rumah banglo kat sana, tapi kebanyakan guna air boring, air telaga. Bukan air dari kerajaan, mudahlah kerajaan merintah tapi tak payah bertanggungjawab. Ayat settle sendiri masalah air. Okey tuan-tuan, pada 12 ni jangan lupa menyokong kerajaan Perdana Permainan Rahim. Assalamualaikum.